Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Salwati binti Ishak, nombor matrik 2019691112 dari kumpulan KBA SP4A akan membuat pembentangan video untuk subjek CTU 553 di bawah tajuk Pendidikan sebagai Medium Perpaduan Negara. Objektif kajian adalah untuk mengetahui apakah peranan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan dalam memastikan terjalinnya hubungan perpaduan antara kaum dan budaya di sekolah-sekolah khususnya, di samping mengenal pasti kelemahan-kelemahan perhubungan antara etnik di sekolah. Di samping itu, pihak institusi pendidikan juga dengan sedaya upaya menyediakan program yang dapat membantu pihak guru-guru mengatasi permasalahan etnik yang sedia ada di kalangan para pelajar agar mereka dapat hidup dan belajar dalam suasana yang harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Saya telah memilih jurnal kajian yang bertajuk Peranan Sekolah dalam Pembentukan Perpaduan Antara Kaum dalam Kalangan Pelajar. Jurnal ini ditulis oleh Nur Ayuni Nusaibah binti Husin dan Amir Hassan Dawi, dan jurnal ini telah diterbitkan di dalam Jurnal Pendidikan Bitara UPSI Volume 12 pada tahun 2019. Latar belakang kajian jurnal ini dilakukan di sekolah-sekolah yang diwakili oleh 22 orang peserta, merangkumi seorang pentadbir, 3 orang guru dan 18 orang pelajar. Kajian ini dijalankan secara kualitatif untuk mendapatkan data, dilakukan juga secara pemerhatian dan sesi temubual dengan para peserta. Kajian ini dilakukan oleh kerana Malaysia adalah sebuah negara yang unik yang terdiri dari berbagai lapisan kaum, dapat hidup dalam keadaan bermasyarakat dan dalam keadaan yang sangat harmoni. Terdapat 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India di samping kaum-kaum etnik yang lain terutama di Sabah dan Sarawak seperti suku kaum Bidayuh, Iban, Kadazan dan lain-lain. Antara isu yang dibincangkan di dalam jurnal ini adalah mengenai tahap hubungan antara kaum. Penulis mendapati bahawa para pelajar di sekolah ini tidak mesra ataupun tidak rapat. Didapati semasa waktu pendidikan jasmani dan kesihatan, para pelajar Melayu dan Cina tidak bermain bersama dan mereka selesa berada dalam kelompok kaum mereka sendiri. Didapati juga semasa dalam bilik darjah, pelajar-pelajar ini mengasingkan diri mengikut kaum masing-masing. Keadaan ini berterusan semasa perhimpunan juga. Dan didapati keadaan ini seterusnya berterusan semasa pemilihan ahli jawatan kuasa. Didapati bahawa para pelajar kaum Cina cenderung memilih rakan sebangsa dengan mereka sendiri, walaupun pada akhirnya didapati mereka tidak pernah berinteraksi antara satu sama lain. Isu kedua yang dibincangkan adalah isu hubungan antara kaum. Didapati jurang perbezaan bahasa yang agak serius berlaku di kalangan para pelajar, terutamanya mereka yang berada di SJKC, iaitu para pelajar yang bersekolah di sekolah kebangsaan jenis Cina. Mereka terdedah dengan bahasa Melayu semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk subjek bahasa Melayu itu sahaja. Kelemahan para pelajar untuk mengetahui bahasa Melayu telah menimbulkan masalah kepada para guru untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran yang baik telah terjejas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah telah melaksanakan program penggunaan akhbar pada setiap tahun di mana akhbar utusan Melayu menjadi pilihan dan setiap para pelajar wajib membeli senaskah akhbar tersebut pada setiap minggu. Aktiviti lain yang dijalankan adalah dengan mengadakan minggu bahasa
yang telah antara program yang terlibat adalah program kuis, persembahan pelajar, dan pada bulan bahasa Melayu tersebut, pihak sekolah telah menggalakkan para pelajar bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi antara mereka. Kaitan isu perbincangan dengan negara Malaysia. Setelah terjadi peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah berusaha memperkenalkan dasar yang dapat merapatkan hubungan antara kaum, jurang ekonomi dan boleh berinteraksi dan bertoleransi antara kaum. Oleh yang demikian, kerajaan telah membentuk satu identiti kebangsaan di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Kerajaan juga telah memperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan sebagai teras kesepaduan sosial dalam bidang pendidikan. Di dalam Akta Pendidikan 1996 melalui sistem pendidikan kebangsaan, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan pembangunan modal insan yang amat penting bagi menjamin kelestarian dan kejayaan sesebuah negara. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah institusi pendidikan merupakan tempat pertama untuk para pelajar belajar mengenai perpaduan. Pihak sekolah dan para guru mempunyai peranan yang amat penting agar perpaduan dapat membentuk jati diri, identiti nasional, mempunyai semangat patriotik, bersifat prihatin dan saling hormat menghormati antara satu sama lain dan mempunyai sifat tanggungjawab dari pelajar itu sendiri sejak dari kecil. Walaupun Malaysia mempunyai berbilang bangsa, agama dan budaya, wujudnya juga perbezaan, persaingan dan konflik. Tetapi akhirnya masyarakat dapat hidup bersatu padu dan dalam keadaan harmoni dan mengekalkan perpaduan di antara satu sama lain.